Salah. Boleh tak? Ya. Aku 27 tak lah. Dekat Facebook dah, YouTube pun baru. Itu pegang file ni sekarang. Betul lah. Yang bagi salah ni tak edit. Bukan sebab anda buat daripada mula semua video di situ. Oh. Jadi nanti dia sense amalan. Apa cari kau ni home juga kat akhir. Tak ada saya orang mati. Buat kena satu masjid. Sekarang smart TV banyak dah block FB dah. Betul lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT dengan keizinan, nikmat dan juga limpahan daripada Allah SWT kita dapat bertemu dalam kuliah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Baik, jadi kita berhenti kat mana? Muka surat 127 iaitu masih lagi hadis berkenaan dengan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, iaitu hadis Abu Hurairah. Baik, jadi kita berhenti pada perkataan yakni diperlihatkan Nabi SAW dengan sawadun azim, ini sekelompok besar manusia, iaitu Nabi SAW menyangka itu adalah umatku, fadhanantu annahum ummati, kan? Faqila hadha Musa wa qaumuh, maka dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Baik, kemudian barulah diperlihatkan satu lagi sawadun azim, sekelompok besar manusia, maka itu barulah umat Nabi Muhammad SAW. Ini 70,000 yang masuk hisab tanpa masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan setelah Nabi SAW khabarkan hadis tersebut kepada para sahabat, lalu para sahabat pun berbincang sesama mereka. Baik, fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Itu rasa kita berhenti kat situ, kan? Jadi sahabat pun berbincang, siapakah mereka yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab, kan? Dan setelah Nabi SAW dah jelaskan kepada mereka, ataupun sebelum Nabi SAW jelaskan kepada mereka tentang sawadun azim, kelompok yang besar tersebut. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian para sahabat menyangka ataupun berpandangan, mereka berbincang, mereka kata boleh jadi mungkin mereka itu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita kena bezakan kemungkinan yang datang daripada para sahabat Nabi ni, dia bukan kemungkinan yang tak ada asas. Dia beza dengan mazhab mungkin dalam kalangan mutaakhirin, dalam kalangan golongan terkemudian hari inilah. Golongan yang ramainya adalah dahma, juhala, sufaha, yang hanya bercakap tanpa ilmu, bersangka dengan sangkaan yang kosong, sangkaan yang jauh daripada kebenaran. Jadi kita tak boleh samakan sangkaan yang datang dari zon yang datang daripada sahabat dengan zon orang yang datang kemudian. Zunun yang datang kemudian ni tak ada asas langsung. Paling kurang sahabat mereka punya sangkaan tu, kan,
fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Mereka berkata mengikut sangkaan mereka. Betul tak? Mereka kata boleh jadi yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ini, mereka ini sahabat, orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sangkaan mereka tu dibina di atas dasar ilmu. Kerana para sahabat Nabi SAW ada kedudukan, ada kelebihan, ada fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nusus Al-Quran, teks-teks ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sangat banyak menjelaskan tentang kelebihan para sahabat Rasulullah SAW, ashabun Nabi SAW. Jadi tengok, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW, tu sangkaan sebahagian sahabat. Nampak? Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Subhanallah. Tengok. Berkata sebahagian lagi, mungkin mereka itu orang-orang yang lahir di dalam Islam dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tengok. Zon sahabat, sangkaan sahabat ni semuanya dibina di atas dasar ilmu. Dia bukan sangkaan kita kata yang kosong. Macam orang zaman sekarang ni mungkin, semua mungkin. Mungkin boleh jadi, mungkin ada lagi perkara yang Nabi Muhammad tak ajar kat kita, mungkin ada lagi, mungkin banyak sangat. Tahu kan mazhab mungkin. Semua kemungkinan. Hadis pun digoreng dengan mungkin, semua mungkin. Itu tak dia pakai. Sebab kita di akhir zaman ni kita kena faham, kan? Di akhir zaman ni kita dah jarak kita dengan zaman nubuwah, kenabian. Kalau ikut hijrah 1445 hijrah, maknanya zaman, memang kita kata zaman yang berlakunya pembohongan, pendustaan, bercampur aduk antara hak dan batil. Ini zaman dia, kan? Ini zaman dia, memang zaman dia. Ini memang fitnah akhir zaman, termasuk dalam fitnah akhir zaman, kan? Baik. Jadi sahabat Nabi, mereka tengok yang kedua tadi, mereka kata fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada asas tak sangkaan mereka tu? Ada asas. Kerana orang yang tak mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Antara yang mereka faham, sahabat faham, mereka akan masuk ke dalam syurga. Cuma mereka tak dapat sifat yang tepat, ciri-ciri yang tepat yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab tu, cuma mereka tak jelas kat situ lagi. Mereka, tapi asas mereka betul lah. Nampak? Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Subhanallah. Tengok, sangkaan sahabat ni bukan sangkaan semata-mata. Sangkaan mereka dibina di atas dasar ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka, yakni tauhid. Satu, mereka tak kata boleh jadi mereka ni adalah orang yang mengangkat bendera sekian-sekian ke. Tak ada, kan? Bendera ada bintang berapa bucu lah pula sekarang ni, kan? Macam-macam. Tak. Boleh jadi mereka ni orang ini, boleh jadi mereka tak. Maknanya mereka memberikan apa pandangan dan sangkaan mereka itu dibina di atas dasar ilmu. Cuba kita tengok yang kedua tu, kan? Dia dah dekat-dekat dah. Sebab apa? Yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab tu memang orang yang tak mensyirikkan Allah, betul tak? Itu confirm. Cuma tepat, ketepatan tu. Sebab itu Nabi SAW jelaskan selepas itu. Kemudian wa dzakaru asya'a, maknanya ada lagi pandangan-pandangan sahabat yang lain yang mereka berbincang tentang hadis tersebut. Wa dzakaru asya', mereka pun menyebutkan beberapa perkara lagi. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka tentang hal itu. Fa qala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab itu, mereka itu adalah orang yang tidak dimintakan untuk diruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak minta untuk dijampi. Wala yaktawun, mereka tidak menggunakan kai.
dalam perubatan, yakni menggunakan besi panas ketika dalam kecederaan dan sebagainya. Wala yatatayyarun, mereka tidak percaya kepada sial. Mereka tidak melakukan tatayyur, maknanya mereka tidak percaya kepada sial, yakni mereka tak percaya bahawasanya sial itu boleh menyebabkan menghalang mereka daripada melakukan sesuatu perkara. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Itu penjelasan Nabi SAW. So daripada dua pendapat sahabat, kedua-dua itu ada sandaran, maknanya ada asas. Yang pertama kata sahabat Nabi, yang kedua kata mereka yang lahir dalam Islam tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ada asas. Cuma Nabi SAW yang memberi kata putus, hakim, pemutus. So Nabi kata mereka itu orang yang tidak la yastarqun, tidak meminta untuk dijampi, wala yaktawun, tidak menggunakan kai dalam perubatan, wala yatatayyarun, tidak percaya kepada sial, tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam 129 tu, baik, pembicaraan mereka itu dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran. Yang ni sahabat, mereka nak tahu tentang kebenaran, kan? Faqadan nasu fi ulaika. Dia dikata di sini qawluhu faqadan nasu fi ulaika alladhina yakhulu hadha al-khawdu liwusul ila al-haqiqati nadhariyan wa amaliyan hatta yakunu minhum. So sahabat di sini mereka bincangkan hal tersebut. Pertama kata Syekh, kerana mereka nak tahu tentang hakikat kebenaran dari sudut nazarian, dari sudut teori, dan kemudian amali, praktik, hatta yakunu minhum, sehingga mereka dapat berusaha untuk termasuk dalam kalangan mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Cuba tengok orang beriman, yang sahabat Nabi, mereka tahu tentang sesuatu perkara yang nazari, teori, untuk dipraktikkan. Dan teori itu nazari, kita kata janib nazariyah, dari sudut teori, maknanya ilmu, dari sudut ilmi, teori, ia mestilah teori yang berasas, yang disokong oleh fakta, disokong oleh bukti, maknanya disokong oleh dalil. Jadi dalil di sini, nazari di sini, teori di sini, dekat mana? Dalam mentafsirkan siapakah yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maknanya perbincangan tentang siapakah mereka itu secara terperinci, sifat-sifat mereka itu dalam konteks perbahasan para sahabat, dia, kalau kita faham dari sudut kita punya zaman sekarang ni, maknanya perbahasan mereka, siapakah mereka itu, masih lagi dalam nazari, teori, sebelum dibuktikan oleh fakta, bukti yang kukuh, hujjah yang qati', yang memutuskan, yakni penjelasan daripada Nabi SAW sendiri, barulah ianya valid. Walaupun sahabat tadi ada pandangan macam-macam, pelbagai, betul lah, ada yang kata mereka ni sahabat Rasulullah, tapi tetap tak valid waktu tu. Subhanallah. So bayangkan, kalau itu sahabat Nabi, kita lagi tak boleh, lagi tak valid. Tah Mamat mana, tah kita pun tak kenal, tiba-tiba dia kata ada manuskrip Abu Hurairah tentang akhir zaman. Pelik betul. Sebenarnya dia bukan tentang manuskrip Abu Hurairah yang kononnya dikatakan ada ditemui di Turki. Sebenarnya bukan baru, lama dah. Dah lama dah. Ana tak seingat ana di Madinah lagi dulu orang duk sebar, tapi tak pernah wujud pun. Tak pernah ada pun. Tak pernah ada pun ulama-ulama hadis yang tahqiq ataupun yang sebarkan tentang berita tersebut. Yang ada berlega pada orang-orang yang mamat-mamat kita tak kenal tadi, yang bukan dikenali sebagai ahli ilmu. Kalau wujud makhtutat
manuskrip Abu Hurairah tu betul-betul wujud, sebab dakwaan mereka berdalilkan dengan, atau mereka jadikan syubhatnya hadis Abu Hurairah. Pernah kita baca dulu hadis tu dalam kelas kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Ilm. Imam Al-Bukhari letakkan dalam bab hifzul ilm, menghafal ilmu. Tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bekas ilmu. So Abu Hurairah kata wi'ain, maknanya daripada hafalan dia yang dia bahagikan 2. Satu aku bathastuhu, amma al-wi'a bathastuhu. Satu bekas aku sebarkan. Maknanya hadis-hadis yang Abu Hurairah hafal. Kerana ulama pun bahaskan tentang hadis tersebut, menjelaskan tentang hadis tersebut, menunjukkan Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang antara yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat yang setelah itu atau yang sebelum itu disebutkan kenapa Abu Hurairah banyak hafal. Kerana doa Nabi SAW. Kerana Abu Hurairah pada asalnya lupa. Abu Hurairah ni asalnya dia pelupa. Kemudian Nabi SAW suruh bentangkan rida, ubsud rida'ak. Kemudian Nabi pun doa kat Abu Hurairah. Kemudian setelah itu Abu Hurairah tak pernah lupa. So maknanya itu karamah. Itu adalah karamah Abu Hurairah dan berkat doa Nabi SAW. Sebab itu Abu Hurairah antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Kemudian Abu Hurairah bagi tahu faktor kenapa dia banyak hafal. Abu Hurairah bagi tahu sebab sahabat-sahabat lain sibuk dengan urusan pemerintahan, urusan pekerjaan. Abu Hurairah dia tafarruh, dia betul-betul duduk melazimi Nabi SAW. Jadi dia ada banyak masa untuk hafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah memang dia lazimi Nabi SAW. Jadi itu. Kemudian Imam Al-Bukhari pun bawa hadis tu, hifzul ilm. Jadi kita kena faham latar belakang. Dia Abu Hurairah kata, aku hafal wi'ain, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal 2 bekas. Maknanya 2 bahagian ilmu yang aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bahagian aku sebarkan. Aku bathastuhu, katanya maknanya nasyartuhu, aku sebarkan. Kata para ulama syurahul hadis, yang Abu Hurairah sebarkan ini adalah apa sahaja yang berkaitan dengan hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat yang wajib Abu Hurairah sampaikan. Wa ammal akhar, adapun satu lagi bekas, walau bathastuhu laquti'a bul'um, atau laquti'a hadha bul'um. Satu lagi bekas, kalau aku sebarkan, maka akan dipotong urat leherku. Maknanya aku boleh diancam untuk dibunuh. Aku boleh dibunuh. Apa maksud dia? Apa maksud dia? So, kalau kita tengok balik, kalau kita tengok riwayat yang lain yang menjelaskan Abu Hurairah sebenarnya, kenapa dia cerita hadis tu dekat perawi, yakni tabi'in, dekat anak-anak murid dia. Sebab Abu Hurairah dia faham daripada ayat surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan, yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, Allah kata minal huda, daripada petunjuk, wal bayyinat min ba'di ma tabayyana lahu lin-nas, setelah Allah Ta'ala telah jelaskan kepada manusia, yakni Nabi SAW telah jelaskan, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. So Abu Hurairah baca ayat tu, dia takut. Dia takut termasuk dalam kalangan orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi sebenarnya kalau kita faham hadis tu, Abu Hurairah sampaikan tak lepas tu tentang yang dia kata ada satu lagi bekas yang dia kalau dia sebarkan ketika itu, ketika zaman dia tu, maka dia akan dibunuh. Kita kena faham juga, kena tengok juga zaman Abu Hurairah tu.
fitan. Maknanya berlaku fitnah-fitnah yang besar dalam kalangan sahabat. Antaranya adalah fitnah yang terbesar, pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian maqtal cucunda Nabi SAW, Al-Husain, dan sebelumnya Sayyidina Ali terbunuh. Fitnah yang dahsyat, kan? Kemudian fitnah Abdullah bin Zubair. Semua tu dalam sejarah, dalam limpahan sejarah. Baik, poinnya di sini, syurahul hadis, antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathil Bari, memang beliau ada sebut, apa yang disebarkan oleh Abu Hurairah itu adalah apa yang melibatkan hukum hakam syariat. Itu memang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Okay, disebut dekat sini, kita baca. Wa hamal al-ulama al-wi'a' alladhi lam yabuthuhu 'ala al-ahadith allati fiha tabyin asami umara'i su' wa ahwalihim wa zamanihim. Para ulama memahami wi'a' bekas yang satu lagi. Wi'a' kat sini tak semestinya tulisan, kan? Boleh jadi dia adalah apa? Maksudnya wi'a' ni wadah hati. Setengah orang dia faham wi'a' tu, dia kata ada bekas. Mana Abu Hurairah tulis semua? Tak. Sebab Abu Hurairah hafal. Sebab tu Imam Al-Bukhari tak faham daripada hadis tu Abu Hurairah tulis. Imam Al-Bukhari letak dalam bab hifdzul ilm. Maksudnya Abu Hurairah tak tulis pun. Kat situ kita boleh bantah golongan yang kata ada manuskrip tu. Macam mana datang manuskrip pula Abu Hurairah tak tulis? Wi'a' di situ tak semestinya ada bekas. Wi'a' ni orang Arab gunakan juga untuk menunjukkan hati, hafal. Wi'ain, aku hafal 2. Bekas ilmu maknanya hati aku ni hafal 2. Aku bahagikan 2. Ada yang aku sebarkan dan ada yang aku tak sebarkan. Sebab doa Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah kekuatan hafalan. Dia berbeza dengan sahabat lain. Macam kalau mereka dakwa manuskrip datang daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, mungkin boleh consider, menunjukkan mereka cerdik sikit. Tapi ni menunjukkan mereka tak cerdik juga. Maknanya mereka tak faham bab dalam Sahih Bukhari tu. Imam Al-Bukhari letak bab hifdzul ilm, bukan kitabatul ilm kat situ. Itu kita bantah. Satu, kan? Jadi dia tengok, Ibn Hajar kata alladhi lam yabuthuhu 'ala al-ahadith allati fiha tabyin asami umara'i su'i wa ahwalihim wa zamanihim. Jadi ulama faham hadis ni, satu bekas ataupun satu bahagian yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah. Hadis-hadis yang ada di dalamnya penjelasan nama-nama pemimpin-pemimpin jahat, keadaan-keadaan mereka dan zaman mereka. Waqad kana Abu Hurairah yukanni an ba'dihi wa la yusarrihu bihi khaufan ala nafsihi minhum. Abu Hurairah hanya memberi gelaran kepada mereka pada sebahagiannya dan tidak menyatakan secara jelas, tak tasrih, tak secara jelas, kerana Abu Hurairah takut dia tadi dibunuh. So maksudnya apa? Maksudnya itu berlaku pemimpin-pemimpin yang ada pada zaman Abu Hurairah. Yang ni Abu Hurairah wafat bila? Sampai wafat Abu Hurairah dalam 58 atau 59 Hijrah, lebih kurang. So ketika itu zaman apa? So kita kena tahu pula. Tak boleh kita ikut je orang yang geng-geng TK ni, dia main hentam je, dia tak tahu pula zaman bila. So maknanya, sebab itu kata Ibn Hajar, Abu Hurairah tak ceritakan nama-nama mereka itu secara tasrih. Maknanya pemimpin-pemimpin tu hidup pada zaman Abu Hurairah. Kalau kita tengok balik, mereka ni dalam kalangan Bani Umayyah, dalam Bani Umayyah. Dan ada gelaran-gelaran yang Abu Hurairah bagi kat mereka ni yang tak ditasrihkan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, Abu Hurairah ada berapa orang anak murid? Kita kena ni pula, kita kena siasat lagi. Tak boleh terima macam tu saja. Kalau ikut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bilangan tabi'in yang riwayatkan daripada Abu Hurairah dalam lebih 100 ataupun 80, lebih kurang 80 ke 100, bawah 100.
Al-Hafiz Ibn Hajar sebut. Baik, cek satu persatu nama perawi daripada Abu Hurairah. Bukan kita tak boleh cek. Kalaulah kata manuskrip tu ada, sudah tentu 80 orang tabi'in yang riwayat hadis daripada Abu Hurairah akan sebarkan. Kalau kata mereka ada, atau kalau kata benda manuskrip tu ada, mereka orang pertama yang akan cari. Ataupun orang yang datang zaman lepas mereka, tabi'in, anak murid mereka akan cari. Ataupun zaman imam-imam hadis. Sudah tentulah kalau Al-Bukhari sanggup untuk bermusafir untuk himpun hadis-hadis Nabi SAW, maknanya 200 tahun setelah wafatan Rasulullah SAW, tiba-tiba kita 1400 hijrah ni, tiba-tiba kita dakwa kita jumpa. Bohong. Orang utara kata mohong lah, mohong. Betul? Mohong ni. Orang panggil bohong, bohong apa? Bohong kau-kau lah. Bohong piau, bohong apa dia istilah dia. Tipu. Nampak? Jadi kat situ tak logik dah. Tak logik. Maknanya kalaulah ada manuskrip Abu Hurairah tu, dah datang dah riwayat daripada tabi'in, ceklah siapa anak murid Abu Hurairah. Sebab tu kita bila dengar syubhat macam ni kan, kita katakan Allahu Akbar, Wallahul Musta'an. Macam mana orang macam ni dia boleh confident? Dia tak rasa malu, tak ada rasa takutkan Allah, sebarkan sesuatu yang dia tak pasti. Dan orang macam ni memang kadzab. Tak boleh kita ambil maklumat, tak ada ambil ilmu daripada mereka macam ni. Baik. Okey. Kalau kita tengok balik Abu Hurairah, dia sendiri berlindung daripada pemimpin-pemimpin yang disifatkan imaratus sibyan, yakni pemimpin yang bersifat kanak-kanak, yang tak matang. A'udzu billahi min ra'sis sittin wa imaratis sibyan. Ra'sis sittin maknanya permulaan 60 hijrah lah. Sebab Abu Hurairah dia tak sempat bertemu, dia minta lindung. So kalau kita cek balik, zaman tu adalah zaman siapa? Zaman maknanya berlakunya fitan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Kerana khalifah-khalifah ketika itu kebanyakannya dilantik dalam kalangan orang-orang yang maknanya tidak sampai tak matang. Sebab itu berlaku fitan. Contoh macam Yazid bin Muawiyah, kecil lagi, dia muda lagi waktu tu. Kemudian kalau zaman yang berikutnya tu lagi ramailah, macam contoh Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Itu dia punya pengakhiran dia. So zaman Bani Umayyah. So kalau kita tengok itu pun dah betul, dia dalam tempoh yang Abu Hurairah cakap tadi. Start daripada 60 hijrah selepas Abu Hurairah wafat, sampailah 100 hijrah dalam era tu. Tapi tak bermaksud semua pemimpin Bani Umayyah ketika itu semua jahat-jahat dan semua perangai macam budak-budak, tak, atau tak matang. Berlaku fitan, tetapi ada juga khulafa Bani Umayyah yang hebat-hebat waktu tu, yang matang, yang kuat. Kat situlah sebenarnya kalau kita tengok balik, dia bukan jadi rahsia dah lepas tu. Sebab ulama dah tengok. Sebab tu dalam kitab-kitab sejarah, buka Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Kamil fi Tarikh, semua sebut zaman tu. Cuma ulama tak sepakatlah siapa yang imaratus sibyan ni yang dimaksudkan. Sebab memang Nabi SAW dah bagi tahu dekat Abu Hurairah by personal. Macam Nabi SAW bagi tahu dekat Huzaifah nama orang-orang munafik. Dan Nabi tak perintahkan nama-nama yang spesifik itu disebarkan, sebab dia tak ada manfaat dari sudut amalan dan dari sudut hukum syariat, tak ada. Sebab itu dia orang tak sebar. Dan Abu Hurairah bagi alasan dia kenapa dia tak sebar, sebab dia takut dia akan dibunuh. Betul tak?
Sebab zaman tu yang berkuasa adalah pemimpin-pemimpin, maksudnya ada kaitan, maknanya ada kaitan dari sudut kekeluargaan dan sebagainya. Abu Hurairah bimbang. Tapi setelah itu Abu Hurairah bagi gelaran. Abu Hurairah maknanya taklah dia tak cerita terus. Maknanya dia cerita juga dekat sahabat-sahabat, dekat anak-anak murid dia. Cuma anak-anak murid dia taklah nak sebarkan nama tu spesifik. Sebab tu kita tak jumpa. Nampak? Sebab dia macam tidak ada apa-apa natijah hukum. Dia hanya khabar. Kan? Itu kita kena faham. Dia bukan ni ya, kita kena faham orang yang salah faham ni. Depa jadikan Abu Hurairah tahu yang tahun 1400 Hijrah. Itu bohong. Itu karut. Tak betul. Tak betul. Kan? Yang sebahagian ulama lagi sebut, yang depa quote kan, depa kata ni Ibn Hajar sebut. Ada sebenarnya kat sini. Dia kata okey, tengok, yushiru ila khilafati Yazid bin Muawiyah. So Abu Hurairah mengisyaratkan kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sebab zaman Yazid bin Muawiyah tu berlaku fitnah yang besar, iaitu pembunuhan cucunda Nabi SAW, Al-Husain. Kat situ kan, li'annaha kanat sanata 60 minal hijrah, kerana berlaku peristiwa itu dalam tempoh 60 hijrah, tahun 60 hijrah. Wastajaba Allahu du'a Abi Hurairah famata qablaha bisanah. Allah mustajabkan doa Abu Hurairah. Abu Hurairah meninggal setahun sebelum peristiwa itu berlaku, dalam 59 hijrah sebahagian ulama sebutkan. Kalau ikut Ibn Hajar dia kata 59. Wasata'ti al-isyarah ila syai'in min dhalika aidan fi kitabil fitan insyaallah taala. Dan akan datang juga penjelasannya tentang hal ini, sesuatu tentang hal ini dalam kitabul fitan. Sebab tu sebahagian apa dia ulama hadis, Al-Bukhari sendiri letakkan dalam kitabul fitan. So ni dia bukan fitnah akhir zaman, maknanya spesifik, maknanya lepas zaman Abu Hurairah hidup pun Abu Hurairah boleh tahu siapa yang akan jadi pemimpin apa semua ni, yang macam yang sekarang ni. Dia cakap sampai tahap dia kata Amerika pun Abu Hurairah tahu apa semua. Ngarut. Kan? Itu naratif yang sesat. So ulama hadis tak faham macam tu. Maknanya dia faham yang Abu Hurairah tahu tu dalam lingkungan fitnah, maknanya yang spesifik hanya sampai 60 hijrah tu je. Adapun tanda-tanda akhir zaman, yang tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita dah baca dalam hadis-hadis yang sahih, itu memang Abu Hurairah riwayatkan. Tanda-tanda yang umum dan tanda-tanda yang agak spesifik juga, tapi tak melibatkan individu, tak melibatkan yang banyak. Nampak? Baik. Kena tengok Ibn Hajar kata apa? Qala Ibn al-Munir ja'ala al-batiniyah hadha al-hadith dhari'atan ila tashih batilihim haitsu taqadu anna li syari'ati zahiran wa batinan wa dhalika al-batin inma hasiluhu al-inhilal min ad-din. Subhanallah. Yang ni depa tak ambil kat sini. Kat sini sebenarnya hujah kat atas mereka, golongan yang bawa syubhat ni. Golongan batiniyah. Ini golongan yang mereka beriktikad agama ini ada zahir dan batin. So yang zahir hanya diketahui oleh ulama-ulama, fuqaha, muhaddisin, ahlul hadis, ahlus sunnah, fuqaha. Yang ni dikata hak ni ahli zahir. Batin yang diketahui oleh inilah batiniyah. Mereka kata kami ada takwil. Dan mereka berkeyakinan likulli tanzil ta'wil. Setiap daripada penurunan Quran tu ada takwil. Takwil yang baru. Itu golongan batiniyah. Semua Syiah batiniyah. Itu kena faham. Semua firqah Syiah, semua kelompok Syiah batiniyah. Ada kata Zaidiyah, macam mana Zaidiyah? Zaidiyah yang ada sekarang ini pun kebanyakannya dah terpengaruh dengan Rafidah, batiniyah.
Baik. Jadi tengok hadis ini kata Ibnul Munir. Ibnu Hajar nukilkan daripada Ibnul Munir atau Ibnul Munayir. Dia kata golongan batiniyah menjadikan hadis ini sebagai zari'ah, jalan untuk membenarkan kebatilan mereka, di mana mereka beriktikad bahawasanya bagi syariat itu ada zahir dan batin, dan apa yang batin itu terhasil daripada inhilal minad din, maknanya kita kena melepaskan diri kita daripada agama yang zahir. Maknanya kita ada batin, kita ada benda yang baru yang tak disampaikan oleh Nabi SAW, yang dirahsiakan. So batiniah memang suka macam ni. Macam mana hadis Ali, dia berkata Ali rahsia Nabi, pemegang rahsia Nabi. So Ali ada something yang dirahsiakan, ada ilmu yang tertentu yang dirahsiakan. Dan begitu juga mereka taujihkan hadis Abu Hurairah ni, mereka kata tengok Abu Hurairah ada rahsiakan something. So golongan yang bawa syubhat ni mereka tak sedar. Anda rasa mereka tak sedar kot. Mereka bukan niat nak jadi batiniah, tapi mereka tak sedar sebab mereka syok sangat. Mereka tak sedar sebenarnya mereka dah menempuh jalan batiniah. Sebab dia akan bawa last sekali, ada something yang Nabi tak bagi tahu lagi. Ya, ada rahsia. Kamu mengaji dengan ustaz-ustaz yang zahir ni, ustaz-ustaz yang ni mengaji ni biasa-biasa, tapi kalau kamu jumpa ustaz kami, ketua kami, pemimpin kami, dia ada rahsia. Isi dalam. Kan? Yang tu biasa-biasa, yang ni dia tahu lagi lebih. Ini batiniah punya style. Batiniah ni lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Batiniah ni memang mereka inhilal minad din, mereka tak mau ikut agama sebenarnya. Saya dalam akhir zaman kan, dalam peristiwa akhir zaman ni, anda boleh katakan ramai dalam kalangan orang yang bincang tentang akhir zaman sekarang ni, mereka dah terikut batiniah tanpa sedar. Yalah duk mengaji, duk cerita tentang Dajjal je, kelas tentang akidah, sifat-sifat Allah pun tak pergi, tak tahu. Kalau kita tanya kan, kalau try tanya, tak tahu. Dia duk kalut dengan sifat Dajjal. Kita pun tak tahu nak sembah apa. Nabi SAW kata kat sahabat, inna rabbakum laysa bi'a'war. Tuhan kamu tidak buta mata sebelah. Nabi SAW ajarkan sahabat tentang sifat-sifat Allah. Nabi ceritakan kepada sahabat, Dajjal ini bukan untuk kita kata takhwif, yakni untuk memberikan ketakutan, menimbulkan ketakutan yang dahsyat kepada para sahabat, tapi inzar. Nabi bagi amaran, peringatan. Beza kita hari ni, orang yang cakap pasal Dajjal banyak ni, beza dia takut-takutkan orang dengan Dajjal tu, sampai tahap Dajjal tu macam Tuhan dia. Semua benda Dajjal buat. Tak ada benda, semua benda Dajjal. Sampai cuaca pun dia kata Dajjal salah dia. Dajjal ni, senjata Dajjal lah. Ini paranoid. Ini apa benda kita pun tak tahu. Nak ajak orang kepada apa? Nak ajak orang kepada Allah ke ataupun kepada Dajjal? Allahul Musta'an. Zikir mereka Dajjal, Dajjal, Dajjal. Patutnya kita katakan zikir ahli sunnah, ahli tauhid ni la ilaha illallah, seru kepada Allah, seru kepada tauhid, suruh orang takutkan Allah. Ya, Dajjal ada waktu yang kita ingatkan, kita beri amaran. Tetapi bukan para sahabat. Cuba tengok dalam kitab-kitab hadis. Dajjal ini dalam Kitabul Fitan yang terakhir. Kemudian tidak ada mana-mana sahabat pun yang sibuk nak mencari Dajjal.
Kecuali apa yang berlaku pada Ibnu Sayyad, itu kerana Nabi SAW sendiri yang melihat, dan Nabi SAW sendiri suruh tengok. Tapi masalahnya kita sekarang ni tak ada. Wallahul musta'an. Ini bahaya. Jadi kalau kita tengok balik, sama juga ulama-ulama yang syarahkan hadis tersebut, Ibnu Battal dalam syarahannya, Al-Asbahani, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Rajhi dalam Minhatul Malikil Jalil, syarah Sahih Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tak ada sebut pun kata ada manuskrip, ada makhtutat yang masih dicari ke apa. Tak ada. Sebab tu kita nampak ini adalah sebenarnya adalah percubaan. Kita tak tahu siapa, tetapi sebenarnya orang Yahudi dulu lagi mereka memang cana bab-bab ni. Dalam kita kata mendakwa sesuatu yang palsu. Contohnya apa yang berlaku, surat yang kononnya berlaku tak salahnya zaman Umar kata zaman Al-Khatib Al-Baghdadi ada sebut tentang surat palsu yang disandarkan kepada Muawiyah ataupun siapa. Itu zaman kurun yang ke-5 Hijrah tu dah ada orang Yahudi yang buat. Dan kalau kita tengok balik isu tentang manuskrip Abu Hurairah ni, yang rare-nya anda cek balik tu, satu artikel tu dia punya apa yang sebarkan tu, laman web dia tu FBI ke apa kan. Yang tentang manuskrip Abu Hurairah ni, ada satu laman web tu, dia biasa memang dia punya statement tu maknanya daripada mana kita tak tahu. Tapi kalau kita tengok balik memang dinafikan oleh ulama, dan tak ada pun mana-mana ulama ahli tahqiq dalam kalangan muhaddisin ahlul hadis yang mendakwa ada makhtutat tu. Kalau ada dah keluar dah tahqiq dah lah. Sebab ni bukan baru isu ni, lama dah. Tapi mereka hanya menipu. Ada dalam makhtutat manuskrip, ada dalam manuskrip. Tapi mana manuskrip tu? Itu ciri-ciri pembohong. Ada dalam kajian mana? Tak ada. Universiti-universiti Islam di seluruh dunia ni, kuliah-kuliah hadis punya berlambak. Laman web yang ada buhus al-ilmiyah, tesis, kajian-kajian ilmiah punya berlambak. Type, cari, ada tak? Cuba cari, ada. Tak ada. Yang ada link-link yang hanya sebut benda tu. Ada manuskrip, dikatakan ada manuskrip Abu Hurairah, dikata apa, itu bukan fakta. Ini kita kata mengarut. Jadi itu kita jawab lah. Kita jawab tu sebab dia mungkin akan mungkin yang ada tak dapat idea lagi, kita tutup siap-siap. Mungkin yang baru jumpa, dia kata tak boleh lah, kita kena cari hujah lain lah. Kita dah tutup dah. Itu jawapan ni. Maknanya tak wujud pun. Manuskrip tak wujud pun. Tak wujud. Kalau dah wujud, dah ada, sudah tentulah apa? Dah dikeluarkan. Kan? Dah ditahqiq. Kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah, yang wafat dalam kurun yang pertama Hijrah, kedua Hijrah, dah ditahqiq, ditemui makhtutat, ditahqiq. Takkanlah figura besar Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, makhtutat, manuskrip yang dinisbahkan kepada beliau, tiba-tiba ada satu orang je tahu, 2-3 orang je tahu. Toh mana celah mana mai orang tu pun kita tak tahu. Ahli ilmu yang seluruh dunia ni tak tahu pula. Pelik tu. Bayangkan manuskrip kitab yang contoh macam syarah Sahih Al-Bukhari, kemudian kitab-kitab hadis,
yang masih lagi ditemui sekarang kan ada. Itu disebarkan, maknanya manuskrip itu disebarkan. Maknanya tak ada dah sekarang ni, kita kata dewan dah boleh scan, kemudian masuk dalam grup kan, Telegram dan sebagainya, disebarkan. Kemudian ada yang apa digital kan. Tak, benda tu tak tersembunyi. Tiba-tiba mana kita mencari mana makhtutat Abi Hurairah ni, tak ada apa. Tak ada, kita tak pernah wujud. Cuma kita dengar orang-orang kata. Jadi menunjukkan tak ada apa. Kan? Ada, kalau ada dah ditahqiq, dah diterbitkan, sila boleh kita nak tengok. Ini tak ada, belum ada lagi. Orang cakap orang ada di Turki, apa benda. Dulu yang apa janggut Nabi apa semua tu pun semua Turki juga. Apa lagi? Peluh Nabi, air mata Nabi, darah Nabi, semua. Setakat nak kata makhtutat manuskrip Abu Hurairah, kacanglah bagi pembohong-pembohong, dajjalun, kazzabun. Mereka sebenarnya dajjal, pendusta-pendusta besar. Dajjalun, kazzabun. Dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim letak hadis tu. Nabi sebut. Manuskrip yang ada dekat UK dia tak ada tengok Ustaz. Yang jelas-jelas ni Al-Quran, hadis. Yang jelas-jelas. Dia tak mau tengok. Dia nak cari yang apa pelik-pelik. Ni anda nampak ada ciri-ciri batiniah. Kita pun tak tahu siapa, tak tahu Syiah apa. Memang Syiah pun kalau macam ni perangai dia, yang jenis predik Mahdi, boleh bagi tahu siapa Mahdi, duk gaduh-gaduh Mahdi ni siapa, ni perangai Syiah sebenarnya. Al-Mahdi muntazar, akidah Syiah. Ahli sunnah kita beriman dengan kewujudan Al-Mahdi, tapi kita tak diperintah untuk menunggu. Tak ada istilah muntazar. Di sisi ahli sunnah tak ada. Jadi kita kata ni memang Syiah ni. Kan? Syiah punya style ni. Kita boleh hidu dah. Allahul musta'an. Syiah berbaju sunnah. Syiah berbaju salafi. Itu banyak. Macam-macam orang boleh dakwa sekarang kan. Wallahu musta'an. Baik. Jadi itu berkenaan dengan hadis Abu Hurairah tu. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amma al-akhar fabathathu wa amma al-akhar law bahthastuhu laquti'a bul'um. Tu kita dah jelaskan. Hadis tadi tak ada kita kata istilah rahsia ataupun Abu Hurairah tahu siapa pemimpin akhir zaman yang ini akan berlaku sekian. Tak ada. Kalau dah ada, ulama dah bahas dah. Tidak ada. So ulama ahli sunnah semua berhenti kat situ. Kan? Yang ada mungkin Syiah lah. Mereka akan predik ini. Mereka banyak riwayat palsu sebenarnya. Golongan ini, golongan itu, mereka banyak. Tapi kita ahli sunnah tidak diperintahkan sedemikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Baik, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, perkataan sebahagian sahabat mungkin mereka itu orang-orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Kemungkinan yang dimaksud persahabatan di sini adalah persahabatan secara mutlak. Kemungkinan lainnya yang dimaksudkan ialah orang-orang yang mendampingi beliau dalam berhijrah. Kemungkinan ini dikuatkan oleh alasan bahawa jika yang dimaksud adalah persahabatan secara mutlak, tentu para sahabat menjawab, nahnu. Kan? Kamilah orangnya. Kalau persahabatan secara mutlak, sudah tentulah apa? Para sahabat akan kata kamilah nahnu, kamilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tetapi maknanya mereka melihat ada maksud yang khusus. Buktinya perkataan Rasulullah SAW kepada Khalid bin Al-Walid, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, la tasubbu ashabi. Kerana yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menyertai beliau dalam berhijrah. So ketika Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ada bertelagah dengan berbeza pendapat dengan Umar dalam satu isu, maka Nabi SAW ingatkan Khalid, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. So yang dimaksudkan dengan sahabatku di situ adalah muhajirin, so, antaranya Umar. Ataupun ada isu Khalid bin Al-Walid ada beberapa isu dengan beberapa orang sahabat, khilaf sesama mereka dalam pentadbiran. Baik.
Kalau yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menyertai beliau dalam berhijrah. Hanya sahaja kemungkinan ini terbantah fakta bahawa kaum muhajirin jumlahnya tidak mencapai 70,000. Cuma itu fakta dia. Sementara kemungkinan pertama terbantah oleh alasan bahawa para sahabat jumlahnya lebih daripada 70,000 orang. Kalau yang pertama pula, yang secara mutlak pula, tak tepat juga, sebab sahabat Nabi lebih daripada 70,000. Kan? Yang hadir ketika Fathu Mekah berapa? Kau ingat? 120,000 kan? 120,000 lebih. Dan sahabat lebih lagi. Kan? Jadi maknanya kalau kita mutlakkan para sahabat, maknanya dia tak tepat juga. So maknanya 70,000 di sini adalah memang makna yang khusus. Kemungkinan yang dimaksud adalah orang-orang yang bersama Rasulullah sampai peristiwa penaklukan Mekah, kerana setelah peristiwa tersebut manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Permasalahan ini kata Syekh kata di sini, wa hadhihi al-mas'alah tahtaju ila muraja'atin akthar. Masalah ini perlu kita rujuk lagi, rujuk lebih. Baik. Qauluhu alladhina wulidu fil Islam. Perkataan sebahagian sahabat, mereka itu adalah fala'allahu, mereka itu mungkin mereka itu orang yang lahir dalam Islam dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Maksudnya mereka yang orang-orang yang lahir setelah kenabian dan masuk Islam. Jumlah mereka ini ramai sebenarnya. Andaikan kita mengatakan bahawa mereka ini adalah sahabat yang lahir dalam Islam, maka jumlahnya tidak mencapai 70,000. Ma balaghu 70,000. Wa haula kathirun walau qulna wulidu fil Islam min as-sahabah ma balaghu 70,000. Takkan sampai 70,000 yang Nabi sebut 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab ni, dia lebih. Kan? Jadi mereka yang masuk Islam selepas kenabian dan mereka tak mensyirikkan Allah tu mungkin tak sampai 70,000. Fa kharaja, kat situ kita kena carilah, kalkulate lah. Kena cari exactly berapa bilangan sahabat Nabi untuk kita tambahkan maklumat. Tapi sebenarnya jawapan dia ada pada hadis tu lah. So Nabi dah jelaskan siapa mereka. Kan? Baik. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka lalu mereka mengkhabarkan kepada baginda. Maksudnya mereka memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembicaraan mereka. Maknanya sahabat ni tak pandai-pandai. Mereka merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Untuk dapatkan kepastian. Kan? Zaman sekarang ni tak ada dah. Dia ikut teradap je, ikut suka je. Rasa kita ada saja what is in your mind, terus tulis je. Dia tak ada tersabut, tak ada tabayun, tak ada apa dah. Tak ada nak tanya dulu. Ni bahaya. Di zaman sekarang ni, zaman kita kata fitnah. Orang sebar apa sahaja yang dia baca. Ni banyak. Kita tengok dia tidak tapis dulu dan dia tidak tanya dulu. Dia tidak selidik dulu. Ni bahaya. Qauluhu la yastarqun fi ba'di riwayati Muslim la yarqun. Ini yang anda sebut sebelum ni. Baik, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ini sifat mereka. Disebutkan dalam salah satu riwayat Muslim la yarqun. Namun riwayat ini keliru sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Baginda juga diruqyah oleh malaikat Jibril dan Aisyah. Demikian pula para sahabat dulu mereka biasa meruqyah. Kalau riwayat Imam Muslim tu kita terima, kata la yarqun, dia kontradik dengan perbuatan Nabi. Sebab Nabi pernah ruqyah dan pernah meruqyah. Nabi pernah meruqyah dan Nabi SAW pernah juga diruqyah oleh malaikat Jibril dan isterinya Aisyah. So kat sini kita tengok dalam footnote tu. Dalam hadis Al-Bukhari, kitab At-Tib, bab ruqyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari letakkan bab ruqyatun Nabi. So Nabi sendiri pernah jampi.
Dan Nabi sendiri pernah dijampi oleh Jibril, malaikat Jibril, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. So maknanya, sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, riwayat Muslim tu la yarqun, tidak menjampi, keliru. Ghalat dekat situ. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, dikata kat sini khata'un, hadhihi riwayah khata'un, salah. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah. So maknanya nak kata khata' ni pun bukan calang-calang lah. Orang yang standard dia seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ahlul hadis. Ibn Taymiyah dia hafal Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad dalam kepala dia, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan sampai dikatakan oleh murid-murid Ibn Taymiyah, kalau hadis itu tak diketahui oleh Ibn Taymiyah, maka dia bukan hadis. So maknanya nak bagi tahu isti'ab, keluasan ilmu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah itu diakui oleh orang yang sezaman dengan Ibn Taymiyah, kawan dia ataupun lawan dia, semua akui akan keilmuan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam semua bidang, termasuk hadis. Sebab tu kritikan dia terhadap hadis ada wajah lah, maknanya ada nilai. Kita ni tak ada nilai pun. Kita kata salah ni, siapa kata? Kamu. Tak ada nilai. Kan? Saya berijtihad. Siapa kamu berijtihad? Saya rasa, pandangan saya rasa ini. Tak boleh. Tak ada nilai, kan? Tapi ini Syekhul Islam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dinukilkan kritikan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi lafaz yang Muslim tu, la yarqun tu khata', silap. Boleh jadi silap dalam apa tulisan, ada dalam apa salinan, itu semua ada kemungkinan. Ataupun silapnya datang daripada dhabit perawi, maknanya daripada kesalahan perawi. Itu biasa. Sebab itu perlukan kepada tahqiq. Kan? So yang riwayat yang paling sahih la yastarqun, yang tu yang asah. So itu dia dinilai base pada riwayat-riwayat tu, yang mana yang paling sahih. Kan? So kat situ dia boleh tarjih. So Ibn Taymiyah pun bukan dia tidur lepas tu dia mimpi dapat. Tak. Maknanya dia kaji. Selak tirai ke? Bukan. Maknanya dia memang alim. Menguasai disiplin ilmu hadis. Baik. Wastaf'ala bimakna talabul fi'li. So kat situ tak betul lah, la yarqun tu tak betul. Maknanya la yastarqun yang betul. Mereka tidak diminta untuk diruqyah. Kerana Nabi SAW meruqyah. Maknanya jampi itu harus, kan? Kita dah bincangkan sebelum ni yang tak dibolehkan meminta-minta jampi, maknanya memperbanyakkan istighfar. Itu yang ditaujihkan oleh sebahagian ulama. Kerana dia boleh mengurangkan tawakal. Sama macam kita minta orang, kita minta duit orang. Hari ni ramai orang tak dia terlepas pandang. Tambih dalam masalah kita kata ya, dalam masalah kita kata terlampau bermudah-mudah. Maknanya tasawul ni. Kadang-kadang kita gerun tengok zaman sekarang ni macam-macam teknik buat video menangis-nangis apa semua, kan. Ada muzik lah apa semua, muzik-muzik untuk. Tapi orang kita ni dia cepat. Dia tak kira, dia bagi je, kan. Itu bagus, tak ada masalah, kan. Kita kata itu orang nak bagi, nak cakap apa, kan. Tapi masalahnya kita kena hati-hatilah. Kerana skamer ramai ni, kan. Kena hati-hati. Kita yang mengaji sunnah ni, kita kena pilih lah. Maknanya kita nak bagi infak apa semua pun, kita kena tengok. Maknanya betul-betul bermanfaat untuk manfaat sunnah, untuk manfaat untuk orang yang sebarkan tauhid, orang sebar yang betul. Kadang-kadang kita tengok bahaya sekarang ni, bila bermudah-mudah, maknanya tak ada rasa malu. Jadi sampai orang anggap maknanya orang agama ni maknanya hanya meminta-minta duit orang. Itu kita kena elakkan, kurangkan dan elakkan. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Dia dalam keadaan kita kata minta secara jelas, kan. Maknanya apa benda tujuan infak, kitab apa semua itu jelas, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ni yang datang dengan kita pun tak tahu, kan. Maknanya datang dengan mendesak-desak, dan anda nampak
buat video dalam keadaan menangis-nangis, gunakan anak budak-budak tahfiz ni merayu-rayu, kemudian ada yang buat doa lah kan, macam-macam lah sekarang ni tengok. Itu nampak macam ada maksud, kita kata ilhafa. Ilhafa ni mendesak-desak. Itu kita tengok balik ilhafa. So dari sudut bahasa Arab, ilhafa ni maknanya dia, ilhaf ni kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, dia maknanya dia maksud meliputi. Maknanya orang tu dia minta tu, mendesak-desak tu maknanya, kalau kita tengok dari sudut kaitan dia, dalam Quran Allah kata la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang fuqara, yang betul-betul fakir ni, dia tak minta harta benda orang dengan mendesak-desak. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang kaya ataupun orang jahil, orang munafik sangka mereka ni kaya. Sebab tengok cukup, relax, tapi sebenarnya kau fakir. Itu sebenarnya fuqara zaman Nabi. Fuqara maknanya yang muhajirin. Sebab apa? Ta'affuf, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Tapi sekarang ni kita susah nak cari tu. Nak cari orang yang tahan diri minta-minta tu susah. Keliling kita orang minta-minta. Buka Facebook, buka apa ke, semua minta-minta. Iklan yang ini, iklan yang YouTube yang keluar iklan minta-minta semua. Dia jadi ilhaf, dia jadi maknanya meliputi kita. Itu ada. Paling banyak kan. Siap ada ads lagi apa semua. Kita pun pelik juga macam mana dia boleh tahan. Allah, kadang-kadang benda-benda tu, yelah kita kata bahaya juga lah. Dah banyak kes sebenarnya. Dah banyak kes, bukan satu dua kes kan. Jadi kita kena hati-hati. Jauhkan daripada apa benda-benda yang boleh bawa tuhmahan lah. Dalam perkara-perkara sedemikian. Baik, jadi sama juga dia sama macam ruqyah ni, minta ruqyah ni sama macam kita minta duit orang. So dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta duit orang ni dilarang untuk kita minta-minta. Maknanya takassuran, untuk tujuan membanyakkan. Maknanya, dan itu menunjukkan kurangnya tawakal. Kan? Maknanya tak ada tawakal lah. Kan? Dan tak ada, maknanya kerana dalam Islam tawakal ni maknanya, tawakal termasuklah usaha. Usaha tu termasuk tawakal. So ahli sunnah faham tawakal ni dia tak terpisah daripada usaha. So kadang-kadang kita pelik juga kalau sampai tahap kita asyik minta, meminta-minta, maknanya dengan kita kata ilhaf, mendesak-desak. Antara wajah menilhaf ni juga mendesak-desak, antaranya adalah dengan kita keluarkan kenyataan-kenyataan yang macam bentuk ancaman ataupun macam bentuk kepastian tentang sesuatu perkara itu confirm diterima. Infaklah ke tempat kami ni, confirm masuk syurga, contohlah. Tapi tak kata tu nak selamat tak daripada api neraka, confirm infaklah kat sini. Dia kadang menimbulkan ketakutan kepada orang. Itu juga kalau kita berlebihan tu, kita bimbang masuk dalam ilhafah yang Allah Ta'ala sebut orang yang sebenarnya fuqara tu dia tak minta dengan mendesak-desak. Maknanya praktikalnya kalau kita nak minta bantuan dan sebagainya, kita bagi tahu dengan jelas, dan kita tak perlu pun nak kena menangis-nangis ke, maknanya buat video kan menangis-nangis, merayu-rayu, tak perlu. Ada orang nak bagi, insya-Allah orang akan bagi. Allah Ta'ala akan tolong. Rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Kan? Allah akan gerakkan hamba-hamba. Jangan kita terbiasa dengan duk fikir tentang tu, bahaya. Dia sama macam ruqyah ni. Sebab tu benda ni dia berlawanan dengan konsep tawakal. Sebab tu Nabi SAW kata la yastarqum wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebab asalnya ruqyah tu boleh tak? Harus. Apa lagi? Kai pun sebenarnya harus. Maknanya mengubat dengan besi panas tu sebenarnya harus. Asalnya harus. Sebab tu dibahaskan oleh ulama apa hukum dia. Ada yang kata makruh tanzih, ada yang kata makruh tahrim. Cuma yang last tu tatayyur tu memang haram. Yang tu tak harus pun. Itu memang haram. So kalau kita tengok base pada hadis ni, Nabi susun kan. Yang paling ringan, paling yang berat sikit
Kemudian yang paling berat, yang boleh menafikan terus tawakal. So, semuanya ada kaitan dengan tawakal ni. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebab apa 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab ni, mereka masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab sebab mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi kat mana? Kita tak jumpa pun tadi yang minta duit orang tadi. Macam mana kita boleh kaitkan? Tak. Dia boleh kita samakan dari sudut, kita tak masukkan dalam hadis ni, tapi kita nak bagi faham tentang macam kenapa minta ruqyah tu, terlampau banyak minta orang tolong jampi, boleh menafikan tawakal. Itu point dia. Dia sama macam kita minta duit orang. Bukan hak kita. Bergantung dengan manusia. So kita tak ada usaha kita sendiri, dan kita akan last sekali kita akan bergantung dengan manusia. Uskun. Dia orang boleh hidup. Kita kata wallah musta'an. Kan? Dia orang hidup dengan mewah. Kan? Kenapa? Kerana orang masuk. Wallah musta'an. Yang buat perumahan apa semua kan, perubatan tangkal lagi jual apa semua, Allah musta'an. Itu realiti masyarakat kita. Sebab itu kita kena selamatkan. Kan? Duit orang ni maknanya kan, pergi kepada benda-benda macam tu memang rugi lah. Memang merugikan. Allah musta'an. Sebab tu kita kena giatkan, maknanya galakkan orang. Macam contoh kita buat infak kitab kan, kitab akidah, infak buku-buku yang bermanfaat, buku-buku ilmiah. Itu sebenarnya yang kita kata nak mengubah masyarakat itu dengan ilmu, bukan dengan kita sebarkan benda-benda yang karut-marut tu. Wallahu musta'an. Baik. Jadi tengok di sini, wazan istaf'ala artinya meminta sesuatu perbuatan, seperti istaghfara artinya memohon keampunan, istajara artinya meminta perlindungan, dan dalam hadis ini disebutkan istarqa artinya meminta ruqyah. Maksudnya mereka tidak meminta seseorang untuk membacakan ruqyah kepada mereka kerana beberapa alasan. Pertama, kerana kuatnya mereka dalam bersandar kepada Allah. Kedua, kerana kemuliaan jiwa mereka untuk merendah kepada selain Allah. Ketiga, kerana meminta ruqyah pada orang lain mengandungi makna bergantung kepada selain Allah. Itu yang kita samakan macam minta duit orang tu. Kita tubuh kuat lagi, sihat lagi, muda lagi. Jadi kadang-kadang kita pelik juga. Kita bermudah-mudah. Itu yang kita tengok banyak berlaku, scam. Sampai ada seorang sahabat ni cakap, kalau nak scam kat negara kita ni, scam guna agama yang paling mudah sekali. Kita scam paling senang sekali. Memang betul. Takutlah kita tengok gerun. Dan orang yang kita kata yang nak ingatkan ni pun tak ramai pula. Sebab itulah kita kata pasal orang dah hidup dalam macam tu keadaan dia. Kan? Allah musta'an. Kalau kita tegur orang kata ni dengkilah apa semua macam tu. Standard tu. Rezeki, dia kata ni rezeki orang kan. Rezeki masing-masing. Tak, masalahnya kita katakan rezeki itu diperolehi dengan cara yang halal atau haram, dengan cara yang syubhat ataupun cara yang jelas. Ini masalah yang scam duit orang ni. Menipu kan. Allah musta'an. Bayangkan Nabi SAW kata orang yang minta duit orang takassuran, untuk memewahkan poketnya, untuk memenuhkan poketnya, hakikatnya dia minta bara api daripada api Jahannam. Falyastaqil aw liyakthir. Nabi kata sikit atau banyak sama saja. Kalau kita faham hadis tu, takut kita. Masalahnya orang tak faham ramai. Minta duit orang maknanya untuk mewah-mewah. Untuk bukan hak. Kita dah cukup. Minta tu untuk tambah, untuk mewah, untuk tamak. Bercuti sana, keluar bercuti sini kan, beli mewah sini, mewah sana. Bayangkan Nabi SAW sikit ataupun banyak bara api Jahannam. Tapi orang hari ni tak, dakwah atas alasan dakwah Islam mudah-mudah. Allah musta'an. Bahaya. Ini apa, tambah-tambah lagi dengan isu Palestin ni. Lagi. Semua. Allah musta'an. Itu satu lagi. Itu kena hati-hati. Baik. Wala yaktaun. Sabda Nabi SAW, mereka tidak minta dikai. Maknanya pengubatan dengan meletakkan besi panas pada luka. Baik, kita dah habis waktu ke? Dah.
Baik, jadi kita berhenti setakat ni. Muka surat 131. InsyaAllah naktafi bihadzal qadar. Kita sambung pada kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.